Selamat datang ke ASM Podcast yang dibawakan khas oleh Akademi Sains Malaysia. Siri podcast ini merupakan platform perkongsian topik-topik berkaitan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE secara santai dan mudah difahami. Setiap episod akan menampilkan jaringan pakar ASM yang akan berkongsi pengalaman dan pendapat mereka tentang STIE seiring dengan etos ASM. Budayakan sains, raikan teknologi, cetuskan inovasi. Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan ASM Podcast. Saya Nazmi, pengacara anda. Yayasan Inovasi Malaysia telah melaksanakan program Malaysia Inovasi Sosial atau MyIS. MyIS adalah sebuah program untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, terutamanya golongan B40 dan kumpulan yang terkesan oleh pandemik COVID-19 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi tempatan yang berinovasi. Program MyIS selari dengan dasar kerajaan untuk memastikan negara mempunyai modal insan yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran pelbagai, berdaya kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan negara menjelang tahun 2050. Ini sejajar dengan objektif untuk mencapai wawasan kemakmuran bersama selain mempersiapkan rakyat dalam menghadapi ledakan revolusi perindustrian keempat. Bersama saya hari ini ialah Puan Sharmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Beliau akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang program MyIS. Selamat datang Puan Sharmila. Sebelum kita mendalami lagi tentang Malaysia Inovasi Sosial atau MyIS, boleh Puan menerangkan sedikit sebanyak tentang Yayasan Inovasi Malaysia serta peranannya dalam pelaksanaan MyIS? Terima kasih Nazmi, terima kasih kepada Akademi Sains Malaysia kerana mengundang YIM untuk berkongsi berkenaan dengan Malaysia Inovasi Sosial. Jadi saya mulakan dulu dengan Yayasan Inovasi Malaysia YIM, ditubuhkan pada 20 Oktober 2008 dan merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi di sini YIM menginspirasi dan memperkasakan minda inovatif dan keusahawanan serta menyediakan platform sistem sokongan teknologi yang inovatif untuk golongan B40, akar umbi dan terpinggir dalam penjanaan pendapatan, peningkatan taraf hidup dan juga pemeliharaan alam sekitar. Jadi peranan YIM adalah untuk mengenal pasti, menjejaki dan menyokong pembangunan inovasi akar umbi yang berpotensi dan seterusnya memberi galakan kepada rakyat Malaysia untuk berinovasi dan seterusnya mempromosi pembudayaan inovasi dan kreativiti di kalangan akar umbi dan golongan B40 yang saya sebutkan tadi. Baik. Jadi YIM juga adalah merupakan peneraju inisiatif inovasi sosial Malaysia di bawah Kementerian Sains dan juga bertindak sebagai platform untuk mencari, membangun dan memadankan dana pembangunan inovasi dengan rangkaian lebih daripada 6,000 inovator sosial di seluruh negara. Baik, Puan Sharmila, sekarang sila jelaskan sedikit mengenai program MyIS. Okey, program Malaysia Inovasi Sosial atau lebih dikenali sebagai MyIS merupakan program iaitu merujuk kepada penggunaan dan pelaksanaan penyelesaian masalah bagi mengatasi masalah dan cabaran dalam memperkasakan nilai sosial dan juga mewujudkan kekayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam sekitar. So, inisiatif inovasi sosial ini dilaksanakan bagi menyokong wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 dengan membangunkan ekosistem inovasi sosial yang kondusif diterajui oleh sains, teknologi dan inovasi bagi pembangunan yang lestari di masa hadapan. Jadi MOSTI telah memperkenalkan inisiatif inovasi sosial ini melalui program MOSTI Social Innovation MySI pada tahun 2015 hingga 2017 dan kemudian dijenamakan semula sebagai Malaysia Social Innovation dari tahun 2019 sehingga sekarang. Baik.
Aplikasi teknologi tempatan yang berinovasi merupakan antara projek-projek yang telah dilaksanakan di bawah MyIS dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Apakah contoh-contoh program MyIS sedemikian yang telah YIM laksanakan? Kita ada 4 sebenarnya program besar. Salah satunya adalah MyIS Community yang merupakan salah satu program yang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan diberi kepada golongan B40 dari kumpulan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 baru-baru ni dan dah sudah bertukar kepada endemik dan juga projek aplikasi melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan yang berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan. Jadi bukan itu saja, YIM ada juga program MyIS Akar Umbi yang merupakan sebuah pengisian kesinambungan dari program dari RMK11 yang bermatlamat untuk mempertingkatkan dan memacu usaha pembangunan inovasi akar umbi yang berpotensi di Malaysia. Jadi program ini dilaksanakan untuk memberi peluang kepada semua inovator di akar umbi bagi meningkatkan inovasi mereka yang menjurus ke arah ekonomi arus berdana. Jadi program ini juga menyediakan persekitaran yang bagus untuk membangunkan inovasi akar umbi yang berpotensi untuk dijadikan sebagai contoh kepada masyarakat dan juga menjalankan kaedah baru dalam merangsang aktiviti pengkomersialan di peringkat mereka, komuniti mereka dalam mengarus perdanakan teknologi tempatan dari persediaan dan juga persediaan menghadapi IR 4.0. Selain daripada itu, YIM juga ada MyIS Pemacu atau lebih dikenali sebagai Program Inklusif SME Ecosystem, dalam singkatan dia ISEE. Ia merupakan program kerjasama di antara SME Corporation dan Yayasan Inovasi Malaysia, dan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan jangkauan inovasi melibatkan komuniti B40, perusahaan mikro dan juga sektor informal bagi aktiviti pengkomersialan. Last but not least, kita ada nombor 4 adalah MyIS Perintis atau dikenali sebagai Malaysia Social Innovation Accelerator Program, MySIAP. Merupakan program yang membangunkan sebagai perintis inovator sosial dan mensasarkan kepada mahasiswa tahun akhir. Jadi projek-projek inovasi mereka yang ada di tahun akhir daripada IPTA ini pelajar IPTA ini diberi kesempatan untuk mengeluarkan inovasi yang mempunyai penyelesaian inovatif untuk diberi kepada masyarakat dan memberi impak lah kepada komuniti setempat. Tapi walau bagaimanapun program MyIS Perintis ni telah pun dilaksanakan pada tahun lalu, maka tahun ini kita masih lagi mencari-carilah dana untuk disambung program ini. Berkenaan dengan accelerator program sebentar tadi, adakah YIM bekerjasama secara terus dengan setiap IPT? Setakat ini kita sewaktu menjalankan MyIS Perintis, setiap innovator daripada IPTA, dan IPTA merupakan kita punya bridging lah untuk sampai kepada para perintis innovator mereka. So dia kira macam approach kita universiti dahulu. Ya, yeah, betul. Okey, sekarang boleh tak Puan Syamila menjelaskan peranan YIM dalam menggerakkan inisiatif ke seluruh Malaysia? Okey, dalam menggerakkan inisiatif inovasi sosial ke seluruh Malaysia ini, YIM bertindak sebagai pemacu untuk inovasi sosial dan juga agensi pelaksana yang menggerakkan pelbagai aktiviti dan inisiatif yang berimpak ke seluruh Malaysia.
dengan melaksanakan satu adalah penjejakan inovasi akar umbi yang mempunyai nilai pasaran bagi meningkatkan pendapatan berterusan masyarakat luar bandar melalui pendekatan inovasi sosial. Jadi terdapat elemen-elemen seperti YIM menjadi pemangkin bagi ekosistem inovasi sosial ini sendiri. Dua, kita juga mewujudkan mekanisme sokongan yang boleh mampan untuk jangka masa panjang. Dan ketiganya juga mengubah perspektif masyarakat tentang inovasi. Inovasi tak susah sebenarnya. Inovasi itu sebenarnya setiap hari kita melakukan sesuatu yang baru bagi mengatasi isu dan cabaran. Dan akhirnya dapat mengubah sumber daya dalam ekonomi, sosial dan alam sekitar. Betul, seperti yang Puan Syamila kata tadi, inovasi ni tak susah sebenarnya kan. Sebab saya rasalah yang saya boleh nampak kita dalam kehidupan kita sebagai bertamadun ni, sejak awal tamadun lagi kita pun memang dah melakukan inovasi. Kita mula dari just hunter-gatherer kan orang kata. So lepas tu kita dah belajar untuk menternak dan menanam sayur-sayuran sendiri seperti macam tu lah kan. Betul. So sekarang ni cuma dia dah modern, teknologi is involved. Ya, betul. So seperti yang Puan Syamila kata tadi, MyIS Akar Umbi merupakan salah satu inisiatif di bawah MyIS. Boleh Puan jelaskan sedikit tentang inisiatif tersebut serta memperkenalkan para pendengar kepada inovator Akar Umbi YIM yang telah berjaya menghasilkan produk inovasi bagi menaik taraf kehidupan mereka. Okey, ada banyak sebenarnya orang kata success story di peringkat Akar Umbi yang di mana produk yang dilahirkan di peringkat Akar Umbi itu boleh diketengahkan dan seterusnya memacu ke arah inovasi arus perdana. Jadi saya bagi satu contoh yang kita bawa jauh daripada Borneo, daripada sebenarnya tempat ini dinamakan Long Pasir Jadi mesin e-tiller. Jadi inovator kita Encik Pengiran bin Salutan merupakan penerima dana bagi program Ekosistem Inklusif PKS ISEE tahun 2021. Beliau telah mereka cipta produk inovasi yang dipanggil e-tiller bagi membantu kemajuan pertanian sawah padi di Malaysia, terutamanya di kawasan pedalaman negeri Sabah ya. Jadi produk inovasi ini direka untuk memudahkan kerja dan mempercepatkan kerja dalam penanaman padi di tempat mereka. Jadi kita tahu Long Pasir ni kalau kita nak pergi kita kena direct flight. Sampai naik flight lepas tu kita ikut pula jalan darat. Dalam 6 jam lebih baru sampai. Jadi tempat dia sangat jauh. Jadi melalui inovasi yang dicipta di peringkat mereka, jadi mereka lah yang orang kata biasanya mereka lah yang mengenali isu dan cabaran, dan kita teruskan menyokong supaya program ini dan projek ini lestari. Jadi daripada segi jangkauan pencapaian pula, projek ini saja, produk itu boleh mewujudkan 10 peluang pekerjaan yang lain kepada petani di kawasan tersebut di Long Pasir, dan jangkaan penjanaan pendapatan pula kita anggarkan sebanyak 60,000 setahun untuk satu-satu pesawah. Dan kedua, daripada Borneo kita bawa pula ke Semenanjung, kita bawa pergi ke Kedah. Simple saja, inovasi dia adalah berkenaan dengan baja organik asli, ya, dinamakan sebagai Atia. Jadi baja Atia ini diformulasikan dengan teknik pembuatan dan kandungan bahan yang dapat membantu menambah kesuburan tanaman. Jadi baja organik ini daripada tinja haiwan, iaitu kambing. Jadi diproses dengan bantuan mesin dan kemudian ianya telah pun menerima permintaan yang banyak. Dan ianya sampai kepada Sabah sebenarnya. Dah dihantar juga kepada Sabah beberapa tan sebenarnya sejak daripada tahun 2021 lah. Yang ia perlu, ia jenis juga di mana sokongan yang dibagi adalah daripada segi kapasiti pengeluaran, mempertingkatkan kapasiti pengeluaran, dan juga mengutamakan faktor keselamatan sewaktu proses operasi pembuatan baja itu.
Jadi pencapaian yang kita nampak adalah 700 kilogram sekarang ni sehari, menghasilkan 700 sehingga 1 tan sehari, dan boleh diedarkan ke seluruh negara melalui ejen-ejen. Dia ada seramai lebih daripada 200 orang ejen di seluruh Malaysia. Manakala penjanaan pendapatan pula untuk beliau sendiri adalah sebanyak 12,000 hingga 13,000 sebulan pada tahun 2021. Manakala untuk ROI pula, pulangannya ialah sebanyak 5% pada tahun 2021. Sangat memberasankan ya. Tentang innovator-innovator sebentar tadi, adakah YIM yang mengenal pasti mereka ni ataupun mereka yang approach YIM untuk mendapatkan bantuan yang seperti ini? Okey, dia berbagai-bagai cara untuk mendapatkan innovator. Satu, bila kita turun dan kita berkumpul bersama dengan masyarakat. Jadi masyarakat akan berkongsi dengan kita dan kita melihat daripada perkongsian itu adakah produk dia tu boleh mengatasi masalah dan cabaran yang mereka hadapi. Itu satu. Kedua, ada juga yang mereka tampil, datang mencari, terutama bila waktu kita buat pameran contoh kan, ataupun dia ada juga terus direct pada YIM, kerana biasanya orang kata media melalui mulut ke mulut ni sangat berkesan. Nak pula jika di peringkat komuniti, kerana dia punya dekat situ ada wujud trust. Jadi dipercaya sumber daripada rakan-rakan mereka yang menerima geran atau menerima bimbingan daripada YIM boleh dipercayai. Jadi mereka datang. Ada juga daripada kenalan FB. Contoh kenalan FB saya sendiri, dia memperkenalkan sebab sekarang ni media sosial ni mengatasi beyond beyond boundaries. Jadi tak ada batasan lagi. Jadi daripada situ kita melihat bahawa kesukaran itu benar, kerana biasanya dia orang akan tampil dengan kesusahan, dengan apa, dan bila kita buat lagi deeper punya research, memang ada masalah-masalah yang tu. Jadi ianya daripada pelbagai informasi yang kita dapat lah. Ya. Puan, salah satu kelompok sasar utama MyIS adalah golongan B40 dan orang kelainan upaya. So boleh tak Puan kongsikan sedikit tentang produk inovasi YIM yang telah membantu golongan-golongan tersebut? Kita ada banyak sebenarnya produk-produk yang membantu orang kelainan upaya dan juga kumpulan B40 lah. Jadi saya bawa hari ini contoh satu adalah Flex Silk Screen Printing Table. Dia merupakan mesin untuk mencetak t-shirt ataupun seluar. Jadi produk ini direka untuk menjimatkan ruang penyimpanan dan juga ruang kerja. Biasanya yang kita nampak gambar besar-besar, kita menggambarkan kena perlu space yang besar untuk meletakkan tempat printing. Sekarang tak payah lagi. Sebesar kerusi kita ni pun dah boleh buat 4 t-shirt sekali harum. Jadi ketinggiannya boleh dilaras bagi memudahkan OKU dan kanak-kanak untuk mengoperasikannya. Dan juga ianya juga mengurangkan masalah sakit tulang belakang. Biasanya operator ni dia banyak bongkok bangun kan. Jadi kalau usia muda mungkin boleh buat, tapi kalau kita kelainan upaya agak sukar. Jadi produk ini dapat mengatasi lah masalah-masalah itu. Dan ianya telah diagihkan kepada 12 penerima manfaat tahun lepas dengan di beberapa daerah di Negeri Pahang, dan yang terdiri daripada orang kelainan upaya. So ada penerima dana yang saya sendiri pergi turun, beliau mengalami kecacatan kaki akibat kemalangan. Jadi dia orang muda, macam Nazri juga orang muda, mesti orang muda dia hendakkan sesuatu pekerjaan yang bertemakan orang muda. Jadi Flexel ini sesuai kerana beliau boleh beroperasi semuanya daripada rumah. Begitu. Samping itu dia pun boleh menjana kewangan. Ya, sehingga kini penerima yang 12 orang itu, salah seorangnya telah menerima lebih daripada 12,000 sebulan. Hanya menjual t-shirt.
Jadi orang kata mana tak boleh, memang boleh buat. Dan yang selain itu mereka penerima ni telah menerima sekurang-kurangnya bulanan pendapatan mereka ialah sebanyak 1,500 hanya beroperasi daripada rumah. Dan kita juga telah melahirkan 12 usahawan barulah pada tahun 2020 dan kita anggarkan peningkatan 20% pada tahun 2021 dan seterusnya lah pada 2022. Dan semasa kita memantau dalam masa 4 bulan sahaja penjanaan pendapatan yang mereka dapat sudah pun mencecah 48,000. So yang innovator ni, adakah YIM akan memantau sendiri ataupun mereka perlu melaporkan dari semasa ke semasa? Jadi kalaulah program kita tu setahun, jadi the next 6 month kita akan pantau dia. Maksudnya kita akan turun dan kita akan buat telefon call. Macam saya sendiri akan turun. Kalau biasanya kami tidaklah sentiasa berada di pejabat. Kita biasanya turun dan melihat sendiri apa isu dan cabaran selepas mereka menerima produk kita. Dan biasanya juga mereka ini menjadi ejen inovasi. Jadi bila mereka jadi ejen inovasi, dengan sendirinya dia proaktif dan dia akan memberitahu YIM dia menang tu, dia menang ni, dan kita pula akan menyampaikan kepada pemegang taruh kita yang lebih besar seperti lembaga pemegang amanah, MOSTI dan kementerian lain berkenaan dengan kejayaan mereka. Jadi bila kita kongsikan begini, maksudnya kita punya touch point pada mereka tu tak akan berakhir. Dan saya rasa melalui pemantauan macam ni, YIM pun dapat bina macam relationship kan, network dengan innovator, dan seterusnya diorang pun boleh beritahu pada mungkin kawan-kawan lain yang ingin berinovasi juga ataupun ingin menjana kewangan. Betul. Macam tu kan? Betul. Okey, selain daripada pendanaan MyIS, apakah program lain yang telah YIM jalankan? Okey, yang ini Nazmi. Yang lain sikit daripada dana pembangunan adalah pembinaan ruang reka SDIE yang dijalankan di dalam masyarakat sendiri. Jadi ianya merupakan satu lagi program yang di mana merupakan sebuah hub reka cipta teknologi dan inovasi yang lengkap bagi menggarap idea kreativiti dan inovatif dalam menangani isu-isu semasa dan setempat. Jadi ia dilihat sebagai sebuah hub terbuka yang menggabungkan unsur-unsur bengkel, mesin, bengkel craft, art and craft atau studio di mana belia, pelajar, syarikat startup dan masyarakat yang di situ, di mana-mana komuniti itu berkumpul untuk berkongsi sumber dan juga pengetahuan untuk membina dan berinovasi dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Jadi ianya selaras juga dengan dasar sains teknologi dan inovasi negara 2021-2030 dan juga rangka kerja 10 on 10 Malaysian Science Technology Innovation and Economy MySTI yang dilaksanakan oleh Akademi Sains dan juga MOSTI. Jadi program ini bermatlamat untuk membudayakan SDIE itu sendiri bagi melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dan juga berkemahiran kreatif dan inovatif melalui kaedah Quintuple Helix, di mana pihak kerajaan, industri, akademia, masyarakat dan alam sekitar semuanya bergabung. Jadi ruang reka juga menyediakan ruang yang lengkap bagi kegunaan syarikat startup, PKS dan juga para pelajar nak cari jalan penyelesaian, datang ke ruang reka. Jadi di sini ada komponen-komponen yang sesuai di ruang reka itu disediakan. Contoh satu, reka bentuk reka bentuk dan sains komputer kita ada kat situ. Kedua, kita ada elektronik dan robotik. Ketiga, kita ada fabrikasi, kita ada virtual reality, kita ada pertukangan, kita ada creative and design thinking, textile dan fashion. Kita boleh ajar dekat situ dan kita bagi pendedahan. Bukan seperti yang textile and fashion yang kita rasa macam pergi kedai buat baju sama.
Tak, kerana inovasi yang kita letak di situ ialah berkenaan dengan tekstil dan fashion. Tapi alat yang kita guna adalah alat yang lebih mudah. Jadi ia mungkin merangsang lah, maksudnya komuniti, yang ni boleh buat. Hanya dengan satu pembaris boleh buat macam-macam. Kalau kita ingat kedai tukang jahit tu dia macam-macam dia punya ruler kan, tapi dia dengan innovator Yim ni dia ada ruler satu boleh buat banyak benda. Juga multimedia, dan juga ada setengah-setengahnya ruang reka disediakan juga dapur pintar. Jadi dapur pintar ni pun satu satu fenomena jugalah, di mana orang kampung dia kalau nak dapat order yang lebih banyak, lepas tu dalam assembly line yang lebih bagus, semuanya boleh didapati di dapur pintar itu sendiri. Jadi juga kita sediakan prototipe pantas untuk syarikat startup. Jadi dalam pada masa yang sama kita adakan training of trainers, TOT, bagi menyebarkan pengetahuan, memberi kemahiran dan pengalaman praktikal kepada pelatih baru dengan menyediakan latihan dan bantuan teknikal di situ untuk masyarakat di situ juga. Okey. Tentang ruang reka ni, adakah setiap ruang reka itu dia dicipta khas untuk lokaliti itu ataupun dia bersifat umum dan mempunyai semua function yang telah Puan jelaskan tadi? Okey. Pada asasnya function tu semua ada. Tetapi fokus dia mungkin lebih kepada weightage dia lebih kepada ikut isu-isu dekat situ. Contohlah ya, kita nampak yang Langkawi insyaAllah akan dilancarkan pada bulan Julai, awal bulan Julai nanti oleh YB Menteri Musti kita sendiri. Di situ pengkhususan dia lebih kepada tourism. Jadi bayangkan kepada attraction untuk tourism apa? Lebih kepada craft. Kita di Langkawi, kalau kita tengok craft dia sama je dengan craft yang kalau kita pergi ke Thailand, sama je kita pergi, kerana dia macam stereotype. Ada cuma dia letak Langkawi. Jadi di sinilah nanti insya-Allah ruang reka ini akan mencipta identiti dia sendiri untuk Langkawi. Jadi kalau pergi ke Langkawi ada kelainan produk yang akan kita dapat. Itu Langkawi lah. Contoh di tempat lain, di Kota Tinggi, contoh kita ada di Kota Tinggi. Jadi Kota Tinggi ni sinonimnya dengan botok-botok. Botok-botok. Botok-botok adalah sejenis makanan sebenarnya. Boleh tengok makanan yang menggunakan banyak daripada hasil-hasil herba yang dibuat. Kalau orang biasanya makan dia macam bungkus ni pun tak cantik, tapi khasiat dia sangat banyak. Apa yang kita dapati di peringkat akar umbi, buat masa ini botok-botok sepatutnya mengguna sehingga 20 lebih jenis herba ataupun daun-daun, tetapi apa yang ada sekarang hanya 12 jenis. Dia dah hilang dah berapa jenis lagi kerana kesukaran mendapatkannya. Jadi kalaulah kata Kota Tinggi mereka kembali kepada asalnya 20 lebih jenis herba dan tumbuhan ini, maka ia akan jadi premium item dan semua orang akan cari, harga akan lebih menarik. Begitu. Jadi ada speciality dan fokus, walaupun pada asasnya alatan-alatan adalah sama, tapi untuk tujuan dia berlainan. I see. So dia boleh jadi serbaguna tapi dia masih ada tailored untuk setiap lokasi. Betul. Okay. Tadi yang Puan Syamila ceritakan tentang training of trainers, adakah itu bermaksud staff YIM ataupun staff yang telah YIM employ, adakah mereka akan melatih orang-orang dari komuniti tersebut untuk bagaimana untuk menjalankan tugas dalam ruang reka dan juga menggunakan equipment dalam tu, dan lepas tu mereka akan dibiarkan untuk kita mentadbir ruang reka tersebut pada orang diri sendirilah. Okey. Sebagai agensi pelaksana, kita mempunyai hubungan baik, network kita dengan Quintuple Helix tadi.
Maksudnya ada akademia, ada researchers, ada industri, ada komuniti sendiri. Jadi mereka ni mempunyai tugas masing-masing. Contoh train of trainers, TOT tu ya. Kita engage dengan universiti yang berdekatan, dan universiti berdekatan memang kebiasaannya mempunyai dia punya co-curriculum dia. Dia ada kena keluar, dan tempat yang paling baik adalah ruang reka di komuniti. Jadi kita engage siap-siap dengan mereka untuk 1 tahun kalender. Jadi akan ada sudah siap pada tarikh yang mereka akan mengadakan training of trainers untuk apa. Jadi YIM sebagai agensi pelaksana, kita perlu menitik beratkan masanya tepat, tarikhnya, apa tajuknya hari itu, dan kena pastikan ianya berjalan dengan lancar, dan juga pemantauan dibuat. By modul lah. By modul. Alright. Yeah. Okey, akhir sekali, apakah harapan YIM terhadap pelaksanaan Malaysia Inovasi Sosial? Jadi harapan mestilah, bukan saja YIM ya, agar program ini dapat menggalakkan lebih ramai penyertaan golongan akar umbi, belia, OKU dan daripada luar bandar dalam menghasilkan inovasi yang dapat memanfaatkan keluarga Malaysia keseluruhannya lah. Jadi saya percaya penganjuran program ini dapat memberikan platform kepada rakyat Malaysia untuk mengukuhkan sistem inovasi sosial, menggalakkan inovator tempatan untuk menggunakan teknologi dan otomasi. Itu yang penting, sebab kalau dia nak berinovasi melalui ruang reka, melalui dana pembangunan tu, mesti ada suntikan teknologi dengan menggunakan dan juga bagi menyokong pembangunan produk inovatif, dan juga bagi menangani krisis yang sedia ada, mengukuhkan kemahiran keusahawanan dan juga seterusnya mengembangkan skala inovasi tersebut. Takkanlah kita nak jadi jago kampung aja kan, juga kita kena pergi ke, orang kata kenalah jago di peringkat antarabangsa dengan kerjasama daripada kerajaan, agensi dan syarikat swasta gitu. Okey, terima kasih Puan Syamila atas temu bual sebentar tadi. Saya berharap agar pendengar dapat mengenali Yayasan Inovasi Malaysia serta program MyIS dengan lebih mendalam. Yang dapat saya simpulkan sendiri adalah MyIS dapat memudahcarakan inovasi melalui sains dan teknologi untuk kepada semua lapisan masyarakat agar kita semua dapat mencapai wawasan kemakmuran bersama. Dengan yang demikian, berakhirlah sudah bertemu bual bersama Puan Syamila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Ikuti rancangan-rancangan bertemakan sains dan teknologi seperti ASM Podcast, anjuran Akademi Sains Malaysia di laman media sosial kami melalui Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram. Budayakan sains, raikan teknologi, cetuskan inovasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Thank you, Puan.